Saya syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama di bulan Ramadan Karim. Kullu am wa antum bi khair. Menyempurnakan tugas kita dalam mengimarahkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai ke darjat la'allakum tattaqun. Madrasah Ramadan ini kesempatan kita untuk bermunajat, meningkatkan mutu hidup kita, amal kita, disiplin kita dan integriti kita. Dan ini untuk pemimpin politik, untuk penjawat awam, untuk masyarakat dan keluarga Felda dan keluarga seluruhnya. Harus ingat, kegiatan dan amal ini harus memberikan kesan yang lebih bermakna kepada kita. Kita tidak boleh lalui madrasah Ramadan ni tahun demi tahun tapi dengan prestasi yang sama. Yang kita harap sama dia itu pemimpin ataupun pengurusan Felda atau penjawat awam, kalau mau hidup kita lebih bermakna, maka gunalah kesempatan bulan Ramadan ini memperbaiki amal kita, menambah amal kita, memperbaiki akhlak kita, jaga integriti kita dan teruskan khidmat seperti mana kita diamanahkan. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Perlis kerana berikan ruang dan kesempatan bersama bersama. Begitu juga dengan Felda dalam program hari ini. Saudara-saudara yang dimuliakan, saya ucap sekali lagi terima kasih kerana kesempatan diberikan untuk kita jadikan lawatan ini lawatan kerja yang bermakna. Tadi dengan speaker dan ahli majlis bawah kerajaan negeri dan pegawai kanan bersama dengan ketua pengarah ICU dan pegawai kanan yang lain dari pelbagai kementerian. Dia tidak jadi sesi taklimat biasa. Selalunya bila ada kunjungan, ada taklimat, kemudian pulang. Tapi kita minta input dan saranan daripada kerajaan negeri. Dan ini kita lakukan di kebanyakan negeri. Ini Perlis negeri kelima. 2 hari yang lalu di Sarawak. Ditumpukan apa projek yang dilaksanakan. Apa masalah. Kalau lewat sebab apa. Apa masalah keluhan rakyat. Mengapa tak dapat kita tangani dengan baik. Apa lagi cara-cara yang baru untuk jadikan Perlis maju. Baik dari segi pelancongan atau dari segi pembangunan ekonomi keseluruhannya. Maka saya ucap terima kasih kerana kesempatan yang diberikan kita dengar. Kerana kadang-kadang keputusan yang kita buat di kerajaan persekutuan tidak semestinya selari dengan keutamaan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Oleh itu, penyelesaian ini baik. Dan saya ucap terima kasih juga kerana kerajaan negeri Perlis, walaupun nakhoda dia itu lain partinya, tetapi hubungan akrab dan kerjasama sangat baik. Terima kasih, Saudara Maksudsi. Ini kerana akhirnya amanah diberikan itu untuk diterjemahkan dalam bentuk amal. Negara kita punya potensi yang baik. Sebab itu saya katakan, dia mesti mula dengan sikap kita. Saya tahu ada kalangan kawan-kawan kita yang paling tidak senang bila saya bicara soal tata kelola ataupun hentikan amalan-amalan yang merugikan, kecurangan-kecurangan yang merosakkan sendi negara, lagi salah guna kuasa atau rasuah. Tapi percayalah, kalau ini tidak kita ambil kesempatan betulkan, tak kira dari parti mana, tak kira jawatan apa, dalam pejabat awam ataupun agensi-agensi seperti Felda, kita punya keupayaan untuk mencatat kemajuan yang jauh lebih baik. Tetapi kadang-kadang kuasa itu memukau dan kuasa itu memberikan kita ruang untuk bukan untuk berkhidmat, tapi untuk memunggah kekayaan untuk kepentingan pribadi keluarga. Inilah yang harus kita betulkan. Ya, walaupun kita terima kenyataan ada teguran-teguran, tetapi saya percaya mandat diberikan itu dan ini harus ada kerjasama. Sebab itu saya rasa selesa, saya tak ada masalah berbincang dengan Menteri Besar dan pimpinan kerajaan negeri Perlis. Dan dalam hal ini tidak harus ada pertikaian.
bahawa negara ini mampu diangkat martabat darjat harakatnya seandainya kita boleh betulkan disiplin, integriti pimpinannya dulu. Nak suruh orang di bawah betul. Dan kalau kita guna ada kuasa, punggah kekayaan, orang tidak akan yakin dan negara tidak akan selamat. Kita warisi hutang yang besar negara ini, 1.5 triliun ringgit. Defisit yang tinggi, membengkak. Dan ini harus ditangani. Kalau kita biar, negara ini tidak mungkin terangkat. Jadi mesti kendali ekonomi, baik di peringkat persekutuan atau di peringkat negeri. Ya betul, negeri perlis terpaksa bergantung pada kerjasama kerajaan persekutuan. Saya tidak ada masalah, asalkan prinsip-prinsip dasar-dasar ini difahami dan dilaksanakan dengan baik. Ada negeri yang punyai khazanah yang melimpah rana. Ada negeri yang baru merangkap untuk mengangkat martabat dia. Dan kita patut gunakan peluang ini untuk memberi kesejahteraan kepada semua. Dan ini bagi saya perkara pertama yang mesti kita tegaskan. Saya tidak peduli sama ada orang senang atau tidak, kerana saya yakin dengan umur yang sudah lanjut usia ini dan dengan pengalaman bertarung dan diterajang ke sana kemari, masa peluang ini adalah peluang untuk memikul amanah dan tegas untuk mengelak apa-apa kerusakan dan kecurangan yang dilakukan di negara kita. Sebab itu sudah lihat kadang-kadang tegas. Ada orang kata tak payah, kata PMX ini banyak sangat kontroversi, patut baik-baik cukuplah. Ini pun ya, saya terima baiklah pandangan. Tetapi baik macam mana kalau tidak diperbaiki keadaan? Kita sebut islah mastata' itu apa dia? Kita ada madrasah Ramadan itu apa dia? Mesti ada semangat dan niat tu bawa perubahan. Perubahan bagaimana boleh kita buat? Nak suruh rakyat kerja rajin, nak suruh ada idea baru, tapi dia tengok pemimpin tidak menunjukkan sikap kesungguhan kerja dan bersihkan negara daripada kecurangan. Sebab itu dia mesti mula dan ibda' bi nafsika. Mesti mula daripada diri kita. Dan ini saya harap dapat difahami oleh rakyat, kerana ada yang pakailah kata tomahan sebab dendam lah, sebab marah lah. Tak ada sudah. Ya, tetapi negara ini mesti dibersihkan. Harta karun yang berbilion-bilion yang diangkut, dia dipunggah oleh sesiapa saja, harus dipulangkan kepada rakyat. Bukan dipulangkan untuk saya, dipulangkan kepada rakyat. Itu yang pertama saya harap kawan-kawan saudari di Perlis itu faham. Keduanya, pusat perhatian kita apa? Betul saya pergi ke Australia baru ni, pergi ke Jerman, sebelum tu ke Jepun. Bukan untuk bercuti. Kawan-kawan yang iring saya tahu, tak ada ruang saya pergi ke kedai. Tak ada ruang nak berjalan, nak makan angin. Kalau ada masa lapang malam, saya exercise sikit, jogging ringan. Tapi kita gunakan untuk cari jalan selesaikan masalah ekonomi kita. Tarik pelaburan. Dan Alhamdulillah, saya pergi ke Jerman umpamanya. Negara Jerman sekarang anggap Malaysia di antara negara penting di Asia Tenggara. Jadi kalau microchips, ya, tengok dalam laporan Financial Times, laporan New York Times, ya, kehadiran pelabur-pelabur besar sekali. Maknanya kita dicabar untuk membuktikan kita ada keupayaan. Pemimpin-pemimpin dituntut mengadakan dasar yang jelas untuk menarik pelabur. Penjawat awam harus lebih tegas, lebih berdisiplin dan lebih pantas menjalankan tugas mereka. Felda harus diurus dengan lebih baik, meninggalkan pengalaman-pengalaman yang merugikan yang lalu dan bawa ke depan dengan begitu baik. Felda maknanya bukan saja pengurusan, tapi juga keluarga Felda. Ini yang kita dapat lakukan. Baik, apa tugas kerajaan? Saya dah umum dulu untuk Felda yang diperlukan. Katakan di kawasan Felda kadang gelap gulita, kita kata sabri tak apalah, kita lulus, pasang lampu jalan.
Ada yang kata dialisis, kena pergi daripada Cuping mesti ke Kanga untuk buat dialisis. Maka kita sediakan korang punya tempat dialisis di setiap kawasan Felda, kemudian kawasan yang besar dekat awal. Perumahan kita cuba tambah. Tetapi sudah ingat ya, masalah-masalah yang dihadapi tidak boleh diselesaikan dalam masa satu tahun. Tapi percayalah, saya tidak tolak ansur dalam hal ini, iaitu mencari jalan dan kaedah untuk memperbaiki. Ya, kita hadapi masalah lain juga. Ya, selain itu saya katakan masalah pembangunan, masalah kos sara hidup. Ya. Ada orang mengatakan saya nafikan. Saya tidak pernah nafikan. Saya pergi ke bazar, saya tahu. Tanya juga khabar, tanya harga. Memang ada masalah. Tapi jangan kita nafikan dengan jadi ini politik sepak terjang. Bahawa harga barang, baik minyak masak, itu lebih rendah sekarang kalau banding 2 tahun yang lalu. Itu kenyataan. Dan oleh demikian, orang yang nak main sandera politik tu jangan tengok cermin juga. Jangan dia fikir nak pakai sedap cakap, kecam kerajaan sekarang, padahal masa mereka bertadbir, keadaan lebih parah dari segi barang. Tengok ayam, tengok harga telur. Ya. Ini kita lakukan sedaya upaya. Di samping tanggungjawab kita menyelamatkan dana. Dulu subsidi siling ayam 1 bilion ringgit 1 tahun. Harga ayam melambung naik. Sekarang kita bagi amaran keras, jangan permainkan ya, kartel ini. Kita tarik 1 bilion ringgit subsidi, harga ayam masih rendah ketimbang 2 tahun lalu. Jadi saya sebut perkara ini supaya dalam wacana perbincangan kita, jangan kita ketepikan fakta. Ada orang tanya mengapa harga minyak tidak turun seperti mana saya janjikan. Harga minyak di Malaysia RM2.5. Di Thailand, di Indonesia RM4 sampai RM5. Di Arab Saudi dulu 50 sen, sekarang lebih mahal daripada harga minyak Malaysia. Jadi kalau kita nak buat, lakukan apa-apa perubahan, kita harus teliti. Kita bagi subsidi minyak. Siapa yang peroleh untung sekarang? Ya, rakyat Malaysia. 3.5 juta atau hampir 4 juta orang asing pun dapat subsidi minyak. Karena kita bagi subsidi kepada semua. Orang paling kaya negara kita pun dapat subsidi minyak. Jadi kita kena cari jalan bagaimana kita boleh gunakan yang disebut penyasaran subsidi supaya faedah subsidi itu dipulangkan langsung kepada 85% rakyat atau 80% rakyat, dan tidak kepada golongan maha kaya dan orang asing yang 35 juta orang itu. Itu pendekatan kita. Kita naik tarif elektrik, riuh rendah bising di bawah. Padahal tarif elektrik untuk rakyat tak naik. Yang naik untuk golongan kaya 15% ke atas. Yang kita naik bising sebab apa? Kita ni wakil rakyat di bawah atau wakil toke di kaya di atas? Naik hanya bagi 15% tertinggi, dan syarikat-syarikat kelang-kelang itu naik. Untuk rakyat tidak naik. Jadi saya harap dengan sedikit penjelasan ini faham. Sebab apa saya sibuk betul pertahankan soal subsidi. Diesel, minyak diesel sudah tahu. Kapal-kapal nelayan Siam banyak guna diesel kita kerana penyeludupan yang berlaku puluhan tahun lamanya, menelan belanja puluhan bilion 1 tahun. Ini harus dihentikan. Sebab itu saya kata penyasaran subsidi maknanya naik harga bagi 15% tertinggi bagi orang asing, tapi tidak membebankan. Maka kalau kita lakukan apa-apa perubahan dalam diesel, mesti tentukan perkhidmatan awam, lori-lori Felda, nelayan, bas sekolah, jabatan kerajaan, itu tidak dikenakan atau ditetapkan kenaikan diesel. Ini beberapa pendekatan kita buat. Kalau ada pandangan atau teguran, saya boleh terima untuk baiki. Tapi kita harus cari jalan
untuk menambah hasil. Tambah hasil baru saya boleh tolong. Ya. Kita tahu Felda ada di sini untuk Felda, untuk menyelamatkan Felda. Tak apalah ada kata Perdana Menteri dulu, Perdana Menteri sekarang, tak apalah. Pokoknya kerajaan kena tanggung 8 bilion ringgit. 1 bilion 1 tahun. Jadi dari mana wang itu? Mestilah dari pengurusan keuangan yang cekap. Saya datang tadi, Perlis. Menteri Besar ambil peluang lah. Saya terpaksa dengar. Minta itu, minta ini. Yang mendesak bukan untuk dia, untuk rakyat Perlis. Sebahagiannya saya lulus segera. Sebahagiannya saya kata, esok, lusa, mesyuarat Jemaah Menteri, saya akan sampaikan supaya Jemaah Menteri bincang untuk beri keutamaan membantu. Sebahagiannya tentulah ikut agensi pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan kementerian berkenaan untuk kaji. Maknanya di mana-mana negeri saya pergi, mesti ada tuntutan baru. Saya pergi ke Sarawak 2 hari yang lalu. Dia minta kita sokong cadangan wujudkan Cancer Hospital atau Institut Barah yang akan berpusat di Kuching. Kalau dia kata orang Sabah Sarawak yang penyakit barah takkan nak kena terbang ke Kuala Lumpur semua. Ada cadangan yang baik. Tapi kos dia dekat 1 bilion ringgit. Perlu atau mendesak? Memang perlu dan mendesak. Fulus maafi. Adalah sikit fee sikit. Bila Menteri Besar minta projek 14 juta, saya kata okey, lulus segera-segera. Kalau dia minta 140 juta, saya kata tunggu saat. Jadi boleh. Jadi kita cadang kaedah baru dengan Sarawak. Jalan dulu, kita bayar ikut progres dia. Maknanya Sarawak mampu mulakan dana itu dan kita sambung. Ini beberapa kaedah kerana sementara kita kata boleh tunggu, tapi rakyat susah. Sebab itulah penjualan rahmah itu kita tambah. Kedai ramah tambah. Apakah dia selesai masalah harga barang? Tidak. Beras, bila kita tegas dengan pengimport, turun harga 2 hingga 3 ringgit beras import. Beras tempatan 26 ringgit, tapi cari di kedai tak ada. Jadi tadi bila saya dapat maklumat itu, saya beritahu kepada ketua usaha, saya kata mesti cari jalan, pastikan kilang-kilang yang punyai beras tempatan hantar sekurang-kurangnya ke farmer dan pejabat LPP supaya sampai kepada rakyat dekat bawah. Tapi apakah cukup beras tempatan? Tak cukup. Sebab pengeluarannya terbatas. Terpaksa bergantung pada import. Bagaimana nak bantu lagi rakyat dapat harga barang murah ni? Maka kerajaan mulai hari ini 1 April memutuskan semua keperluan di tentera, polis, sekolah asrama, hospital itu digunakan beras import supaya beras murah tempatan boleh dibeli oleh rakyat tempatan rakyat. Kerana keperluan oleh tentera, polis dan asrama ini banyak. Jadi kalau dia tak bergantung pada beras tempatan, maka pengeluaran keperluan rakyat itu lebih dipermudahkan, walaupun saya akui hasil nanam padi itu belum cukup. Saya datang ke sini Masjid Cuping, tapi ketua kuasa masjid tak minta apa-apa, jadi saya pun tak payah umum apa-apa. Pasal pagi tadi saya umum naik bonus, walaupun pada peringkat awal peringkat awal hadiah khas Aidilfitri kita tak boleh sebab dah bagi 2,000. Ya, bagi 2,000 bulan lalu. Tapi saya silap. Saya bagi awal sangat. Dia dah belanja untuk sekolah, untuk beli barang-barang semua, sekarang dia kata dah wang tak cukup. Jadi walaupun saya bagi gambaran bahawa saya tidak bercadang untuk berikan pemberian khas sempena Aidilfitri, tetapi saya pun seperti saudara turun dengar juga, jumpa polis, jumpa
pekerja jabatan peringkat rendah pergi hospital di peringkat bawah. Doktor-doktor tu dia segan nak cakap, ya. Tapi yang di bawah dia kata, tu Sri, duit yang dulu tu habis dah. Anak sekolah. Tu kebetulan pula pak menakan sakit. Bini beranak, macam-macam alasan lah. Tapi oleh itulah saya kata tak apalah, kita luluskan 500. Dan yang penarik, ya, kita beri 250 bagi yang pencen, termasuk veteran dan termasuk veteran yang tidak berpencen. Ini juga satu perkara baru yang dulu tidak diberikan. Maknanya veteran yang tidak berpencen, kita tetap masuk senarai bila kita berikan apa-apa kemudahan. Jadi untuk Perlis, Saudara Menteri Besar, untuk Masjid Cuping tak apa lagi ni. Kalau ada apa-apa keperluan, ada KPSU, ada orang minta apa? Tak minta. Apa keperluan, Sabri, oleh kerana kenang budi baik saudara, saya tengok senyum belaka semua. Nantilah saya bagi kelulusan untuk perbaiki atau indahkan Masjid Cuping. Dan untuk Negeri Perlis, saya bagi jaminan, insya-Allah apa yang kita bincang tadi kita akan cuba laksanakan. Dan style saya begitu, bincang hari ini Isnin, hari Rabu mesyuarat Jemaah Menteri, saya bagikan rumusannya dulu sebelum kertas Jemaah Menteri berikut yang akan dapat, supaya tidak kita lengahkan pelaksanaan program-program yang mendesak. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, jazakumullah khairan kathiran kepada semua yang hadir dan berikan kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.